Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Pada minggu ini, kita akan teruskan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah kita dalam bidang ibadah. Tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Soalan pertama Ustazah pada hari ini, apakah gambar yang kamu lihat? Betul, gambar perut, usus kecil dan usus besar. Keduanya, apakah kegunaan organ-organ tersebut? Ya, untuk sistem pencernaan dalam badan kita. Okey, soalan yang ketiga. Bagaimanakah cara hendak merehatkan sistem pencernaan dalam badan kita ini? Betul, dengan berpuasa. Okey, pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Pengertian puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ini bermakna kamu menahan diri daripada makan dan minum bermula dari masuknya waktu subuh sehingga masuknya waktu maghrib. Dan kamu jangan lupa untuk berniat pada malam harinya. Semua telah maklum, hukum berpuasa ialah wajib. Ya, wajib kepada orang yang cukup syarat. Apakah syarat itu? Kita akan ketahui selepas ini. Merupakan dalil naqli atau perintah daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan hukum wajibnya kita berpuasa. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Syarat yang Ustazah bagi tahu tadi. Syarat ini terbahagi kepada dua, iaitu syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib terbahagi kepada 4, iaitu pertama, Islam. Orang yang bukan Islam seperti orang Kristian, mereka tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang gila ataupun nyanyuk, mereka juga tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga ialah mampu berpuasa. Orang yang sakit atau tidak berdaya untuk berpuasa dikecualikan ke atas mereka untuk berpuasa. Yang keempat ialah baligh. Baligh berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud sampai. Maka baligh di sini memberi maksud telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Kebiasaannya, lelaki mencapai umur baligh pada usia 12 sehingga 15 tahun, manakala perempuan biasanya dalam lingkungan umur 9 sehingga 12 tahun. Sekarang kita beralih kepada syarat sah puasa pula. Syarat sah puasa juga terbahagi kepada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz ialah dapat membezakan antara baik dan buruk. Contohnya, Munif berumur 7 tahun. Hukumnya adalah sah baginya
munif berpuasa. Tetapi tidak wajib hukum ke atasnya untuk berpuasa kerana munif belum baligh. Maka jelas di sini syarat wajib dan syarat sah puasa tidak boleh dipisahkan kerana mereka saling berkaitan. Yang keempat ialah suci daripada haid, nifas dan wiladah. Apa itu nifas? Apa itu wiladah? Nifas ialah darah yang keluar selepas ibu melahirkan anak. Wiladah pula ialah darah yang keluar sewaktu ibu itu melahirkan anak. Rukun puasa terbahagi kepada dua. Yang pertama, niat. Niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari sehingga sebelum terbit fajar. Maksudnya, tempoh untuk kita berniat puasa ialah bermula pada malam hari sehingga sebelum masuknya waktu subuh. Mari kita membaca niat puasa bersama-sama. Nawaitu Sawma radin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu adalah lagu niat puasa. Pasti anak-anak sudah hafal kan? Seterusnya, yang kedua ialah menahan diri. Menahan diri daripada apa? Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Misalnya, makan dan minum di siang hari. Kita lihat apakah amalan-amalan sunat yang dapat kita amalkan sepanjang bulan Ramadan. Antaranya bersahur, mentakhirkan sahur iaitu melewatkan sahur, menyegerakan berbuka, disunatkan berbuka dengan buah tamar dan berdoa sebelum berbuka. Apa lagi ya anak-anak amalan-amalan sunat? Ya, betul. Solat tarawih, membaca Al-Quran, tidak mengumpat, tidak buat jahat ke orang dan sebagainya. Terusnya, kita pergi kepada perkara membatalkan puasa. Antaranya ialah muntah dengan sengaja, makan minum dengan sengaja, haid, nifas dan wiladah, melakukan jima di siang hari, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Apa itu rongga? Apa yang terlintas dalam kepala anak-anak? Kalau ustazah akan bayangkan rongga hidung. Rongga bermaksud lubang. Lubang yang terbuka secara semula jadi dan bukanlah lubang yang kita buat sendiri. Seperti tebuk telinga sebab nak pakai subang. Antara lubang-lubang yang ada pada tubuh kita ialah rongga hidung, mulut, telinga, kubul iaitu lubang depan kemaluan dan dubur iaitu lubang punggung. Cuma, had lubang itu yang kita kena pastikan. Bukanlah bermaksud korek hidung je terus batal puasa. Sebab hadnya bukanlah rongga luar, sebaliknya rongga dalam. Semasa berpuasa, dibenarkan untuk memasukkan air ke dalam rongga hidung dengan syarat jangan terlampau dalam sehingga air masuk ke dalam hidung dan boleh kita telan. Begitu juga dengan rongga mulut. Bukanlah bermaksud berkumur-kumur itu membatalkan puasa. Sebaliknya, melampau dalam berkumur-kumur sehingga air masuk ke tekak dan seterusnya ditelan, itulah yang membatalkan puasa. Jelas tak anak-anak? Bahagian terakhir yang kita belajar bagi tajuk ini ialah hikmah puasa. Hikmah puasa terbahagi kepada dua aspek.
iaitu daripada aspek rohani dan aspek jasmani. Dari segi aspek rohani, yang pertamanya kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana? Dengan melakukan banyak amal ibadah. Yang kedua, dapat mencegah daripada pelbagai penyakit. Dan yang ketiga, dapat memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Dari segi jasmani pula, yang pertama kita dapat mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Yang kedua, kita dapat merehatkan organ dalaman dengan menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Dan yang terakhir, dapat mendidik diri kita mengawal hawa nafsu seperti dapat menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Di sini sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Untuk tugasan pada minggu ini, sila jawab soalan kuis yang telah Ustazah berikan. Ustazah harap semua anak-anak boleh meluangkan masa untuk menjawab tugasan yang telah diberikan pada minggu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.